Perindukan merupakan satu kaedah penjagaan anak ayam yang menggantikan tempat kaedah untuk bagi ciri-ciri ibu ayam. Jadi, macam mana kita nak menyediakan tempat dan peralatan? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita selepas hari tu kita belajar tentang kompetensi 1 untuk CO2, iaitu memasang bidai dan kepentingannya. Dan kali ini kita masuk kepada kompetensi 2 untuk CO2. Jadi untuk pengenalannya adalah perindukan ni adalah satu kaedah penjagaan yang menggantikan tempat ciri-ciri ibu ayam di mana kalau ikut secara asalnya adalah anak ayam ini dijaga oleh ibu ayam Jadi dengan kaedah konvensional dan kaedah komersial pada zaman sekarang ini, kita buat satu kaedah di mana menggantikan tempat ibu ayam. Okey, jadi bila peringkat perindukan ni adalah sangat manja adalah satu juga adalah penting juga untuk usahawan menitik beratkan tentang penjagaan di peringkat perindukan. Ianya adalah untuk menghindarkan atau mengurangkan kadar kematian pada peringkat awal, di mana kita akan kerugian sekiranya banyak dan peratus kematiannya adalah tinggi Jadi dengan mengelakkan daripada ratusan anak ayam terlalu tinggi, jadi kita kena jaga betul-betul seperti kita jaga baby itu penting untuk 2 minggu tu memang sangat penting untuk penjagaan tak boleh main-main maksudnya kalau perindukan tu setiap masa kita kena pergi tengok suhu dia dan situasi semasa Tujuan perindukan ini ialah untuk memberi segala kemudahan penghidupan, termasuklah memberi keselesaan penjagaan, kesihatan, keselamatan dan suhu yang sesuai kepada anak ayam sebagaimana ibunya yang menjaga Kita pergi kepada kawasan perindukan. Okey, sebelum DOC sampai ke tempat kita kena menyediakan kemudahan perindukan di reban kita Kawasan perindukan tu perlulah dikenal pasti di mana reban ni kita ada banyak di peringkat perindukan, peringkat dewasa, sebelum harvest dan sebagainya. Jadi kita kena kenal pasti di mana tempat kita nak buat tempat perindukan tu. Jangan tertukar kalau kita dah buat, dah set up semua, dah jadi masalah Ini benda ni memang biasanya akan berlaku biasa dia miscommunication, di mana asalnya kita plan nak buat kat situ, tapi rupa-rupanya orang yang buat penyediaan perindukan ni dia tidak sedar ada ayam ataupun ada ternakan di sebelahnya, iaitu ayam yang orang kata ayam yang besar-besar jadi tak sesuai dengan tempat dia Jadi kita tengok kena pastilah kawasan perindukan perlu menjalani proses pembersihan dan nyahkuman sebelum persediaan perindukan dilakukan. Okey, ini kebiasaannya tempat perindukan ni biasanya tempat yang kita pernah guna Bila tempat pernah guna memang banyaklah patogen-patogen yang ada di dalam reban tu. Jadi kita perlu membersihkan dan menyahkuman ataupun kita membersihkan dengan menggunakan antibiotik untuk memusnahkan ataupun menghindari daripada patogen-patogen Yang seterusnya adalah kita bincangkan tentang peralatan dan bahan perindukan. Okey, semua peralatan mesti dibersihkan dengan merendamnya ke dalam bahan pencuci Okey, biasanya bahan-bahan tu kita akan rendam menggunakan air paip dulu Dia mengandungi bahan klorin di mana bahan klorin ini ada untuk mematikan bakteria. Dia kategori antibiotik Jadi bila rendam tu kuman-kuman yang ada di peralatan tu dia boleh matilah kemudian ia digosok dan dibilas dengan air sebelum disembuh dengan bahan pembasmi kuman. Okey,
Untuk bahan-bahan pembasmi kuman nanti saya akan ceritakan pada topik CO6 tak silap saya secara detailnya. Jadi pembasmi kuman ni biasa kita akan menggunakan Dettol dan sebagainya untuk menghilangkan kuman-kuman ataupun bakteria-bakteria yang jahat lah yang ada di peralatan tersebut lah. Semua peralatan mestilah diperiksa dan diuji terlebih dahulu supaya ia boleh berfungsi dan selamat digunakan. Okey, dah cuci, dah keringkan dan kita kena test lah benda tu boleh pakai atau tidak kalau tak boleh pakai tu kita boleh repair, kalau tak boleh repair kita buang lah. Semua peralatan lah, contohnya macam cangkul ke apa, batang dia dah patah ke kan, memberi bahaya pula kepada pekerja. Jadi kita kena elak lah benda tu kan. Antara peralatan dan bahan perindukan ialah kepungan. Kepungan tu tengok kat gambar ni. Kepungan iaitu pengepung lah, bertujuan memberi kepanasan yang mencukupi untuk anak ayam. Bila duduk di dalam pengepung tu dia punya suhu dia adalah sama lah sama. Kalau dia duduk di dalam reban dengan kadar yang besar ni, suhu agak berbeza lah. Kalau duduk di sebelah tepi tingkap tu suhu dia dah lain. Kalau tengah-tengah reban tu dah lain jadi itu adalah fungsi pengepung lah. Pengepung pula boleh digunakan menggunakan jaring, papan lapis, hardboard atau fiberglass bergantung kepada penternak lah sama ada nak gunakan yang mana. Cumanya di KVDLM kita menggunakan papan lapis lah atau plywood, lebih kurang 3 lapis dia plywood yang kata 3 lapisan lah. Kalau 5-6 tu dah kira tebal sangat lah. Biasa 3 untuk dia memudahkan buat pengepungan. Pengepung dibina dalam bentuk bulatan bagi mengelakkan anak ayam bertindih dan mati lemas di satu sudut ketika berkumpul. Itu kelebihan pada pengepung lah, untuk tidak memberi anak ayam tu berkumpul dalam satu bucu. Bila dia nampak pengepung tu bulat dia tak ada bucu, ayam tu dia boleh pergi merata-rata lah di dalam pengepung tu. Bila kalau dia nampak je bucu, contohnya pengepung kita, bukan pengepung lah, maksudnya reban kita petak, bila dia rasa panas dia akan ke tepi lah. Jadi anak ayam ni dia akan berkumpul di tepi-tepi ataupun di bucu bila bulatan ni dia tidak nampak bucu tu, jadi dia akan berselerak lah maksudnya. Jadi dia mengelakkan daripada bertindihnya. Bila banyak tu dia akan bertindih tu, yang menyebabkan ada kematian. Saiz pengepung ditambah setiap hari mengikut pertumbuhan saiz anak ayam. Bila ayam tu dah besar, jadi space dia perlu dibesarkan lah, dan kita hanya tambah plywood saja kuantiti untuk membesarkan dia. Yang seterusnya, pengepung dipasang dengan ketinggian 40 hingga 50 cm. Saiz satu perindukan bergantung kepada jumlah ayam. Contohnya kalau 500 ekor anak ayam bersamaan dengan ketinggian 2 kaki kali 8 kaki dan diameter 7 kaki hingga 9 kaki bentuk bulatan. Yang ni penternak dia kena mahir lah. Kalau ikut kiraan menggunakan kaki mudah lagi senang. 2 kaki tu ketinggian dia. Diameter tu bulatan tu daripada hujung ke hujung sini ke hujung. Kalau daripada titik pertengahan tu, daripada titik pertengahan ke dinding ini dipanggil jejari. Kalau jejari tu dia kira tengah-tengah lah Kalau 2 pada jejari tu dipanggil diameter lah. Pengepung dipasang dengan ketinggian 40 ke 50 cm. Ni sangat keliru lah. Kalau saya keliru juga, sebab tadi dia bincangkan pasal menggunakan kaki Ini kira 40 ke 50 tu kebanyakannya pelajar dia akan confuse lah. Bagi saya kalau satu kaki ni dia bersamaan dengan 30.48 cm. Bila kalau 2 kaki tu maksudnya dikali 2 lah. Jadi dia melebihi 60 kaki kalau ikutkan dia punya bacaan ketinggian tapi mana-mana pun tak kisah, biar benda tu tepat lah
Kalau tinggi lebih pada 60 cm pun tak ada masalah bagi saya kan. Kayu pengepit atau klip akan digunakan untuk menyambungkan papan lapis yang digunakan supaya dapat membentuk bulatan. Itu untuk mencantumkan di antara satu plywood ke satu plywood lah pengepit. Okey, boleh tengok gambar-gambar yang ada. Alat pemanas. Okey, ia digantung di tengah-tengah supaya haba tersebar dengan sekata. Okey, ya, boleh tengok gambar ni. Ni alat pemanas dia. Kita akan menggantungkan dia di tengah-tengah supaya haba itu selaras lah di dalam pengepung. Semua rasa panas lah. Dia tidak, kalau letak kat tepi ni kan, tepi ni dia tak rasa dah kan. Okey, alat pemanas digantung. Alat pemanas berfungsi sebagai pemberi haba kepanasan kepada anak ayam. Alat pemanas ini adalah sangat penting. Sekiranya tiada alat pemanas, kita boleh menggunakan mentol. Tengok ke atas ternakan apa yang kita nak pakai. Kalau ternakan ayam pedaging, saya rasa better pakai alat pemanas lah kan. Kos dia ada sikit tinggi menggunakan gas. Kalau menggunakan mentol, mungkin sedikit jimat. Kalau ayam kampung, itik, dan ayam-ayam yang mempunyai antibody yang kuat, dia tidak perlukan sangat sebenarnya alat pemanas. Hanya mentol saja mencukupi. Ini kajian yang telah kita buat lah. Semasa di KV dulu memang kita banyak menggunakan mentol dengan kadar kematian yang rendah. Tak adalah orang kata terdesak sangat untuk menggunakan alat pemanas. Cuma untuk ayam pedaging dan ayam penelur, pada peringkat pendudukan, saya lebih cadangkan untuk menggunakan alat pemanas lah, sebab mengikut kuantiti. Kalau sikit tu boleh guna mentol lah. Kalau banyak-banyak, saya rasa lebih better alat pemanas. Okey, bekas makanan dan bekas minuman. Bekas makanan dan minuman ni letak berselang-seli. Makanan minuman. Itu kaedah dia kan. Okey, bekas makanan digunakan untuk mengisi makanan, dan bekas makanan yang sesuai digunakan semasa perindukan adalah dulang makanan. Okey, jenis bekas makanan ada dua jenis, iaitu automatik dan juga manual. Kita ada pan feeder, auger feeder dan chain feeder. Ini mengurangkan kos pekerja lah kan. Jenis makanan manual ni hanging hopper dan dulang lah. Jadi biasanya kalau kuantiti yang banyak, baik menggunakan yang secara automatik lah. Kita boleh mengurangkan tenaga kerja tu kan. Lagi mudah lah kan. Cuma kalau bekas makanan manual ni, saya prefer ayam kampung ataupun ayam itik ke kan. Bergantung jugalah, sebab kalau makanan manual ni bergantung pada kuantiti, mana yang lebih, orang kata lebih mudah dan cepat untuk kita nak pengendalian tu. Okey, bekas minuman ianya digunakan untuk mengisi air supaya ternakan dapat minuman. Okey, tabung minuman adalah sesuai digunakan untuk kegunaan semasa perindukan. Okey, tabung minuman ni, boleh tengoklah tabung minuman tu, gambar dia kan. Kalau automatik ni atau separuh automatik ni untuk yang dah dewasa lah kan. Tetapi bagi yang peternak-peternak ni yang menggunakan EM ni efektif mikroorganisma, yang kita pakai EM tu untuk usus ayam tu, kebanyakannya mereka menggunakan manual lah, memudah kan, sebab mereka memerlukan air yang tanpa klorin dan sebagainya. Jadi banyak menggunakan tabung minuman, dan saya sendiri pun banyak menggunakan tabung minuman untuk ternakan-ternakan yang saya pernah lakukan lah sebelum ni. Okey, yang seterusnya adalah sarap tebal. Sarap tu iaitu lantai dia lah. Sarap yang biasa digunakan ialah seperti sisa ketaman kayu, sekam atau jerami padi, caretan kertas ditabur setebal 7 ke 10 cm. Kalau terlalu tebal sangat pun tak sesuai juga. Sarap yang biasa digunakan ialah seperti sisa ketaman kayu, sekam atau jerami padi, caretan ditabur setebal 7 hingga 10 cm. Kebiasaannya kami di KVDLM menggunakan ketaman kayu lah. Kita boleh order di kilang-kilang yang menghasilkan fiber ataupun kayu. Jadi kos dia agak murah sikit lah. Mungkin jerami padi agak sukar sikit
di tempat atau Negeri Sembilan ni kan. Kalau di Kedah semua boleh dapatkan jerami padi lah. Tapi yang penting bahan itu adalah kering lah kan. Kering, jangan yang basah pula pergi tabur sebab kita nak kering ni, kita ada keperluan ataupun adalah faedah kita gunakan tu cuba tengok kebaikan penggunaan bahan sarap ni. Najis ayam menjadi cepat kering kalau sarap tu basah campur pula dengan najis ayam, dia jadi penyakit, bawa penyakit pula kan, sebab dia menghasilkan bakteria pula kan. Jadi tadi kita menggunakan tabung minuman yang secara manual pun bermasalah juga kan. Kalau macam itik semua, dia minum sampai tumpah air tu kan, campur pula dengan najis dia. Itu yang jadi masalah untuk penternak dari segi bau dia dan juga pembawa kepada penyakit tu kan. Itu yang kita tak nak, tu bahaya. Jadi benda tu kena alert dan kena hari-hari kena pantau tak boleh esok lusa baru kita nak pantau, tak boleh. Bila peringkat pendudukan ni memang betul-betul kena jaga betul lah. Kos dia yang rendah, bahan sarap dan najis seruput menghasilkan gas amonia yang bertindak sebagai pelalian sebelum jadi dan boleh mengawal suhu di dalam reban. Okey, fungsi sarap yang ditabur dalam reban untuk mengelakkan kecederaan berlaku kepada anak ayam kan. Macam kita duduk di tingkat 1 lah, kalau kita terjun yang ada simen, mungkin kita akan patah kaki kan. Jadi kalau kita pasir banyak kan, kita terjun, dia mendap, mungkin risiko untuk kecederaan tu kurang. Tu dia punya konsep dia macam tu lah kan. Jangka suhu termometer ia amat penting untuk diletakkan di reban ayam bagi memastikan suhu di dalam kepungan atau reban sesuai dengan usia anak ayam dan memastikan suhu tidak terlalu panas ataupun sejuk. Dia punya suhu 30 ke 35 Celsius, kena pastikan lah. Dia tak boleh terlalu panas, terlalu sejuk juga kan. Ayam ni dia manja sikit kan. Kalau yang kampung ni tak ada masalah. Saya pernah bela tanpa ada lampu pun dia boleh hidup kan. Keperatus kematian tinggi bukan disebabkan oleh cahaya, tapi ada disebabkan benda lain lah. Sebab saya pernah buat kajian jugalah. Dari segi bergantung pada ketahanan ayam tersebut lah. Boleh tengok gambar ni. Alatan hendaklah dalam keadaan bersih untuk memastikan anak ayam tidak dijangkiti penyakit. Seterusnya kita pergi kepada bentuk lantai ni lantai ni bergantung pada reban para penternak lah Kalau di KVDLM ni pada tahun 2012 yang saya bela dulu, memang menggunakan lantai berselat kayu beroti atau selat plastik kita menggunakan lantai kambing sebelum tu. Jadi masa tu reban-reban sangkar dengan simen, sangkar dah ada, cuma kita letak ayam penelur, dan simen tu kita belum ada ketika itulah 2012-2013 kan. Jadi 2015 tu kita dah ada reban yang bersimen lah. 3 reban ada reban bersimen lah lantai Jadi kebanyakan peternak moden pun banyak menggunakan lantai simen Mungkin dia mudah untuk cuci, menyelenggara dan sebagainya. Ketiga, jenis lantai ini mempunyai kelebihan dan kekurangan yang tersendiri Namun demikian, kebanyakan reban menggunakan lantai jenis simen dan meletakkan sarap di atas simen tersebut. Macam saya kata tadilah, reban setingkat sebaiknya menggunakan lantai simen. Jika reban berlantai atas, lantai hendaklah cukup tinggi 6 hingga 7 kaki supaya kerja-kerja membuang tahi ayam, sama ada manual atau menggunakan jentera pemungut najis, mudah dijalankan. Saya lebih suka menggunakan tinja ataupun najis macam tahi ayam tu kurang sesuai sikit, macam negatif sikit kan. Jadi maksudnya kalau reban tu ke atas, biasanya reban tu alas kayu ataupun lantai yang menggunakan kayu beroti biar ketinggiannya tu 6 hingga 7 kaki, lebih kurang tinggi saya lah 7 kaki lebih kurang kan, tinggi dia kan. Sebab saya pernah ternak ayam lebih kurang lantai macam tu lah. Najis tu akan jatuh kat bawah, jadi pelajar-pelajar akan menggunakan kapur pula untuk menghilangkan bau dan pH kan, kata menyelaraskan pH yang kat bawah tu kan. Jadi bila kita dah kering semua, kita boleh
angkut najis tu untuk tanaman pula. Memang situ ada kelebihan lah, jadi memudahkan. Cumanya lalat lah, itu yang masalahnya. Cumanya untuk ternakan moden ni kita dah menggunakan EM tu untuk mengelakkan najis tu berbau. Jadi banyak dah orang kata orang dah buat kajian untuk memudahkan dan ternakan selamat. Okey, yang seterusnya persediaan peralatan perindukan. Semua peralatan mesti dibersihkan dengan merendamnya ke dalam bahan pencuci. Kemudian ia digosok dan dibilas dengan air sebelum disembur dengan bahan pembasmi kuman. Jadi macam saya cakapkan tadilah, kita rendam dulu gunakan air yang berklorin tu untuk matikan kuman, dan double pula dengan nyah kuman. Banyak alat-alatan yang kita pakai, nanti saya akan ceritakan pada CO6 nanti secara detailnya nyah kuman. Okey, yang seterusnya, semua peralatan mestilah diperiksa dan diuji terlebih dahulu supaya ia boleh berfungsi dan selamat digunakan. Alatan yang dimaksudkan adalah alat pemanas, bekas makanan dan bekas minuman. Okey, alatan hendaklah dalam keadaan bersih untuk memastikan anak ayam tidak dijangkiti penyakit. Ini memang kena alert lah benda ni. Perindukan ni memang kita kena jaga betul-betul kebersihan. Tapi bagi saya kebersihan daripada awal hingga akhir adalah perlu dititik beratkan. Sekiranya berlaku peratusan yang tinggi pada kematian, peternak tu mungkin kerugian. Biasanya kerugian ni kita boleh tengok kalau kita lebih pada 10% kematian, kita dah dianggap rugi. Jadi biasanya peternak akan meminimumkan kematian, peratusan kematian tu. Dapat 5%, 3% pun okey lah. Maksud jangan lebih daripada 10%. 10% kalau ayam pedaging, kemungkinan boleh rugilah. Kalau ayam kampung semua dia tak ada harga shilling, maksudnya dia boleh menetapkan harga-harga yang sendirilah. Peternak tu boleh letak harga sendirilah maksudnya. Okey, pemasangan perindukan ni, perindukan disediakan dengan memasang pengepung. Pengepung dipasang dengan membuat bulatan berukuran 7 hingga 9 kaki dengan anggaran dengan anggaran 500 ekor ayam lah. Diameter diameter tu daripada hujung ke hujung lah maksudnya, ataupun pada bulat tu merentasi jejari titik pertengahan tu sampai ke hujung. Pengepung perlu dipasang dalam bentuk bulatan supaya tidak terdapat sebarang bucu yang boleh menyebabkan ayam berkumpul, bagi mengelakkan anak ayam tertindih dan mati lemas. Untuk menternak kuantiti yang banyak, memang dicadangkan untuk membuat pengepung secara bulatan untuk menghindarkan adanya bucu. Tapi kalau macam ayam tu sikit tak banyak, petak, nak buat petak ke apa boleh je, tak ada masalah. Cuma bila banyak ni berlakunya pertindihan di antara anak-anak ayam itu yang menyebabkan kesesakan, penyebab utama kepada kematian. Biasa yang ayam tu dah macam monyok-monyok sikit, bila ditindih kawan-kawan dia, habis esok datang tengok dah lepeh dah kan. Itu biasa suhu sejuk ke apa kan, dia akan kumpul kan. Okey, yang seterusnya, setelah sarap ditabur rata setebal 3 hingga 4 inci di seluruh kawasan perindukan. Sarap tadi Kemudian alat pemanas hendaklah digantung di tengah-tengah setinggi 3 kaki. Kena ukur, kena anggaran lah 3 kaki tu. Tak boleh terlalu dekat sangat kan, nanti kepanasan pada anak ayam. Kalau tinggi sangat pun kita akan merugikan gas pula kan. Terlalu tinggi sangat kan, jadi haba pula dah tersebar kat tempat lain kan, jadi rugilah kat situ. Jadi lebih-lebih kurang lah, kalau reban tu 2 kaki, dia 3 kaki atas sikit. Kena pandai laras lah benda tu. Itu saja untuk K ataupun kompetensi 2 untuk CO2. Benda ni kena tahulah secara teorinya. Nanti secara praktikalnya saya akan tunjuk saya akan tunjuk kemudian lah. Sebab kita belajar teori ni senang, tapi bila nak dipraktikkan dia bukan senang. Jadi apa-apa yang kita belajar, information
perlukan sumber yang betul. Biasanya kita akan dapat sumber daripada kajian-kajian daripada individu. Biasa kita akan tanya kepada orang atau penternak yang mempunyai pengalaman, dan juga pengalaman kita sendiri yang melaksanakan atau menternak ayam. Jadi lagi banyak, orang kata lagi banyak ternakan yang kita ternak, lagi banyak pengalaman kita. Kalau kita baca teori saja, betul buat habis kan. Kita akan sambung pada kompetensi 3 untuk akan datang. Semoga anda semua dapat manfaat daripada ilmu yang diberikan, insyaAllah. Sekiranya anda ada komen-komen dan nak tanya sesuatu berkenaan dengan tajuk, boleh komen di bawah di YouTube. Nanti saya akan menjawab persoalan-persoalan yang ada lah, mengikut pengalaman yang ada. Okey.